Salam Ramadan dan salam sejahtera kepada semua penonton setia ulasan Rock Kapak. Bagi yang baru di channel ini, gua syorkan lu orang tekan butang subscribe atau melanggan serta tekan butang loceng di bawah video agar tidak ketinggalan paparan-paparan info berkenaan kumpulan-kumpulan era Rock Kapak kita. Untuk episod ke-45 kali ini, kita kembali lagi dalam sub-slot ulasan iaitu bakat yang dilupakan. Jika penonton semua masih ingat, sub-slot ini pernah mengetengahkan dua artis rock berbakat iaitu Hafiz Erat dan Nick Azli Zodiac. Dan untuk episod susulannya, aku akan mengetengahkan satu lagi bakat yang dilupakan, atau lebih tepat, bakat yang tidak terlalu didendangkan. Beliau adalah Worm dan kumpulan UG14. Siapa itu Worm? Worm merupakan vokalis kumpulan UG14. Dan apabila menyebut nama UG14, ramai peminat muzik Malaysia pasti tahu lagu hit mereka, Bunga Larangan. Lagu yang pernah hits pada tahun 1991 dahulu ini merupakan salah satu dari banyak lagu ciptaan Worm dan UG14 sendiri. Namun, untuk mengulas kisah Worm ini, ianya bukan sekadar bermula dari era UG14. Kita harus telusuri lebih awal sedikit ke sejarah awal beliau sebagai ahli muzik dan komposer berbakat. Worm berasal dari Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Minat beliau pada muzik semenjak kecil lagi telah mendorong beliau untuk mencuba nasib dalam industri seni suara negara. Segalanya bermula apabila Worm meminta bantuan sahabatnya yang pada masa itu merupakan seorang penulis lirik terkenal iaitu Sri Bayu. Melalui Sri Bayu, Worm diperkenalkan kepada syarikat rakaman Raja Emma iaitu Emma Rec. Berbekalkan sebentuk demo tape yang memuatkan lagu-lagu ciptaan dan lagu cover nyanyian Worm sendiri. Melihat bakat Worm, Emma Rec memberi amanat kepadanya untuk menjadi penolong penerbit album keempat, yakni Terakhir Raja Emma pada 1989. Malah, Worm turut menyumbangkan 2 buah lagu untuk album tersebut. Emma Rec juga bersetuju menjadikan Worm penyanyi solo mereka, dan album solo Worm terbit pada tahun 1990 bawah edaran CBS Records. Worm dan UG14. Okey. Kali ni aku tak dapat nak ulas satu persatu album, sebab ada antara album ni yang full copyright. Macam album introduksi ni full copyright, 10 lagu semua copyright. Album ketiga Arakian pun full copyright, 10 lagu semua copyright. Jadi kalau yang full copyright ni aku tak boleh nak ulas lah, sebab aku tak boleh letak langsung lagu dia orang. Kalau aku letak nanti akan kena copyright claim. Itu yang tak syok. Jadi aku tunjuk inlay kaset je lah. Macam album solo Worm, Aku Adalah Aku. Ni memang tak ada copyright lah. Tapi album ni album pop sebenarnya, tak ada lagu rock pun. Jadi aku cuma tunjuk dalam dia je lah untuk korang sebab kita dah cerita pasal album ni kan. Ok, kita tengok dalam dia. Aku Adalah Aku, terbitan Emma Rec. Emma Records lah, maksudnya Raja Emma Records lah. Jadi inlay dia simple je, ada gambar Worm kat depan. Kat dalam ni pun gambar dia hitam putih. Cuma Worm pada masa ni dengan image bermisai. Worm sendiri kata masa tu memang image misai lah. Masa dia buat UG14 dia cukup misai, sebab katanya rock tak boleh ada misai janggut. Jadi belakang macam biasa lah lirik kan. Okay, kita tengok dia punya lagu-lagunya. Jadi ada 2 lagu ciptaan Worm sendiri iaitu Terpisah Kerana Kedegilan dengan lirik oleh Sri Bayu. Dan lagu lagi satu adalah Kau Ilhamku, ciptaan Worm sendiri dan juga lirik oleh Sri Bayu. Jadi album ni adalah terbitan arwah Dino Jamaluddin Rasul. Orang kuat Emma Rec lah. Okey, jadi kaset dia adalah keluaran CBS. CBS ni jadi Sony Records lah lepas tu. Kebiasaan CBS tahun 1990, kaset putih print terus atas shell lah.
gadisku. Album yang lebih berkonsepkan pop ini tidak berapa mendapat sambutan. Malah ia juga tidak menunjukkan identiti serta jiwa sebenar WOM. Tambahan lagi, kebanyakan lagu-lagu dalam album ini merupakan ciptaan komposer. Hanya 2 buah sahaja lagu ciptaan WOM sendiri. Walau bagaimanapun, WOM menganggap album ini merupakan platform pertama beliau untuk lebih menceburi dunia industri muzik negara pada masa itu. Album Raja Emma dan WOM juga membuatkan WOM celik selok-belok rakaman dalam penerbitan album. Pada masa yang sama, Emma sempat menaungi sebuah kumpulan rock dari Johor iaitu Neraca. Namun disebabkan beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan, ahli-ahli Neraca berpecah dan pulang ke Johor, dan konsep album ditukar ke gandingan penyanyi duo sahaja. Namun begitu, album ini juga tidak sempat dipasarkan. Keyboardis kumpulan Neraca inilah yang merangkakan plan untuk penubuhan sebuah kumpulan rock baru bersama-sama WOM. Beliau ialah Teddy, seorang keyboardis berbakat dari Johor Bahru. Disebabkan kegagalan mereka berdua menerusi MRX telah membuahkan hasil idea mereka menubuhkan kumpulan bersama-sama, membawa konsep muzik rock yang sememangnya sedang menguasai industri muzik tanah air pada masa itu. Teddy menjemput rakan-rakan pemuzik lamanya dari kumpulan Neraca untuk menyertai kumpulan baru ini, iaitu Hafiz drum dan Chico gitar. Mereka bersama-sama merangkakan lagu Bunga Larangan yang dicipta melodi oleh WOM, keyboard line oleh Teddy, susunan muzik oleh Chico dan Hafiz, dan lirik oleh Sri Bayu. Berbekalkan Bunga Larangan, mereka memasuki studio Channel 11 untuk rakaman demo tape. Setelah mendengar demo tape Bunga Larangan, Kunji dari syarikat Saga Records berminat untuk mengambil mereka sebagai kumpulan rakaman. Syarikat ini berpusat di Lot UG14 Kompleks Wilayah, Kuala Lumpur. Ya, UG14, dari situlah mereka mendapat nama kumpulan mereka, yang dinamakan sempena Lot Pejabat Saga Records. Mereka memasuki studio rakaman Booty Boys untuk rakaman album pertama pada penghujung 1990. Dengan Khalid Mobin dari Saga Records selaku penerbitnya. Akhirnya, pada 1991, setelah hampir setahun berhempas pulas di dalam studio rakaman, album pertama UG14 menemui pasaran berjudul Introduksi. Ia merupakan eksperimentasi UG14 yang memperkenalkan gabungan idea WOM, Teddy dan UG14 sendiri dengan hala tuju muzik yang dipantau Khalid Mobin, dengan konsep progressive rock yang berat ke arah efek keyboard mereka, serta berbekalkan lagu hits Bunga Larangan. Album Introduksi mendapat sambutan baik dengan jualan melebihi 70,000 unit. Album pertama UG14, Introduksi, terbitan Polygram. Okey, kita tengok dalam dia. Juga pada tahun 1990, jadi Polygram pada tahun 1990, kaset dia shell jenis Polygram ni lah. Keunikan kaset Polygram sebab dia ada logo Polygram dekat dia punya kaset macam ni. Jadi korang-korang nak kenal pasti kaset original Polygram, tengok kat sini Tak ada benda ni, bukan kaset ori lah. Lagipun ni yang jenis print terus kat atas kaset ni susah sikit lah nak buat cetak rompak. Cetak rompak yang dimaksudkan bukan cetak rompak zaman 80-an punya, tapi cetak rompak yang dibuat semula sekarang. Hati-hati, ada setengah seller ni kata kaset ori, tapi sebenarnya kaset bootleg, buatan sendiri, imitasi daripada kaset asal. Jadi yang print terus ni tak boleh lah buat. Tapi kalau pakai stiker tu hati-hati sikit. Untuk Polygram tengok kat sini Okey, kita tengok inlay dia. Jadi seperti kebiasaan, Polygram inlay dia memang di tahun 89-90 semua lebih kurang je design dia. Polygram dikenal pasti dengan design yang macam ni. Kalau kuning macam ni, lepas tu mesti ada logo Philips. Aku pun tak pasti kenapa logo Philips ni, tajaan Philips ke apa entah. Tapi kalau korang tengok kaset-kaset Polygram tahun 88, 89, 90, selalunya macam ni lah design dia. Mesti kalau kuning kan. Lepas tu dalam dia semua design lebih kurang, layout dia tak jauh beza. Sini ada sign daripada WOM lah. Okay, jadi lagu dia kita boleh tengok kebanyakannya ciptaan ahli-ahli UG14 sendiri dengan sedikit bantuan daripada Nadia Ewing. Ada juga lagu ciptaan WOM ni, Bunga Larangan lah. Yang ni sebenarnya dicipta secara
melodi oleh Warm dan lain-lainnya dibantu oleh ahli-ahli UJ14 sendirilah. Susunan muzik, inilah part yang kita menentukan sama ada band tu main sendiri atau tak. Jadi kalau tulis susunan muzik oleh band sendiri, bermaksud dia orang buat sendiri. Jadi belakang lirik lah macam biasa. Okay, jadi album ni aku tak akan buat ulasan lagunya sebab macam aku dah cakap tadi adalah copyright. Okay, kotak hitam Polygram, ini memang tipikal lah. Dengan kejayaan introduksi, syarikat rakaman Polygram membeli UG14 dari Saga Records dan serta-merta mereka ditawarkan peluang album kedua. Malah pada masa ini, UG14 menerima ahli baru yang merupakan pemain bass tetap buat mereka, iaitu Daud dan Andy gitar yang menggantikan tempat Chico. Dengan barisan ahli yang kini lengkap, UG14 berpeluang merakamkan sendiri kesemua lagu-lagu mereka tanpa penggunaan bantuan sessionis langsung. Album ini diberi nama Kebebasan, yang bermaksud mereka kini bebas membuat keputusan sendiri serta hala tuju muzik sendiri untuk album mereka dan bernaung secara terus di bawah Polygram. Rakaman diadakan di Lion Studio, Singapura dan album Kebebasan terbit pada tahun 1952. Album kedua UG14, Kebebasan, seperti kita ceritakan tadi Dan ini adalah salah satunya album UG14 yang tak ada full copyright lah. Bermakna yang ni boleh aku ulas. Okay, tahun 1992, kaset dah duduk sinar dah, masih ada logo Philips, itu memang identiti Polygram lah. Okay, inlay dia seperti diceritakan tadi, masa ni ahli UG14 dah lengkap 5 orang. Okay, kita tengok senarai lagu lagu-lagu ciptaan UG14 sendiri semuanya, kecuali Kebebasan Aris Rahadi, tak pasti siapa tu. Lain semua UG14 sendiri. Rosa ni sebenarnya adalah nama lain, nama pena untuk Warm. Rosa ni sebenarnya nama anak Warm. Dan Andy adalah gitaris baru UG14 yang menggantikan arwah Chico. Belakang lirik macam biasa. Dengan nama Warm dan Teddy yang semakin dikenali dalam industri, kedua-dua individu ini mula bergiat aktif dengan penglibatan album-album kumpulan serta artis rock lain. Warm telah bertindak sebagai penerbit album kumpulan Aryan pada tahun 1991. Malah, sebuah lagu ciptaan beliau juga turut digunakan oleh kumpulan Brainwash berjudul Kasih Berpadu.
Dan sebuah lagi album terbitan WOM menerusi artis solo rock lelaki iaitu Zuri Istana Air Mata pada 1992 yang turut menampilkan Andy dan Teddy sebagai pemuzik sessionis. Teddy juga semakin aktif sebagai keyboardist sessionis untuk banyak album pada masa itu, antaranya Rosanna, Chris Ratna, Aris Ariwatan dan banyak lagi. Pada tahun berikutnya, 1993, UG14 kembali ke studio untuk rakaman album ketiga mereka. Album ini seperti kebebasan, diterbitkan sepenuhnya oleh UG14 sendiri. Masih kekal dengan konsep progressive rock, namun untuk album ini, UG14 membawa kelainan dengan memasukkan 2 buah lagu berbahasa Inggeris. Satu cubaan yang amat menarik dan memperlihatkan UG14 dan WOM sebagai pemuzik dan penyanyi bertaraf antarabangsa. Dan album terakhir UG14 iaitu Arakian. Okey. Juga terbitan Polygram. Biasalah, tahun 93. Biasa duduk sinar lah. Okey. Lagi satu nak beritahu pasal kaset-kaset Polygram di tahun 91 ke atas. Dia suka buat konsep macam ni, melintang ke bawah. Dia tak buat macam ni, tak tahu kenapa. Trademark dia orang kot. Okay, jadi gambar cover depan adalah gambar line up UG14 lah masa ni. Tahun 93 korang semua dah tahulah. Rambut dah kena cantas lah, dah tak rock dah. Okay, jadi kat inlay kita boleh tengok semua lagu ciptaan sendiri kecuali beberapa lagu. Gary Edwards ni adalah audio engineer untuk kumpulan Rainbow. Ini yang diberitahu sendiri oleh Teddy. Menarik lah, sebab tu sound album ni sangat lain daripada lain. Sebab dia mendapat sentuhan daripada seorang audio engineer daripada luar negara, Gary Edwards. Nampak? Dia yang buat mixing dan mastering. Dan penerbit susunan muzik pada masa ni memang UG14 sendiri buat. Sama juga macam album kedua. Bermakna memang semua rakam sendiri, semua susun sendiri, tak pakai sessionist. Itu salah satu kelebihan yang diberikan oleh Polygram Records lah. Okay, seperti diberitahu, album ni memang ada copyright lah. Full album copyright. Hampir betul. Jadi aku tak boleh nak bawa sampel lah, korang dengar sendiri lah nanti ya. Sentiasa terpahat dalam sejarah muzik rock tanah air sebagai antara penggiat muzik rock yang berbakat tinggi.